Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan, kehidupan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung bagi pengajian kuliah tafsir dan kita pada petang ini. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk sambungan kepada ayat yang ke-10, ya. Sambungan kepada ayat yang ke-10. Baik, pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Yang bermaksud wailun, kecelakaan besar atau siksaan yang besar pada hari itu, yakni kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan bagaimanakah bentuk ancaman dan juga kerugian serta pengakhiran yang buruk pada hari kiamat ke atas golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah serta yang mendustakan Al-Quran serta Rasulnya yang diutuskan dan ajaran Rasul itu. Jadi pada ayat ini Allah menerangkan kepada kita berkenaan dengan pengakhiran atau kesudahan dan juga siksaan serta azab yang ditimpakan kepada golongan orang-orang yang berdusta itu pada hari qiyamah. Ya, pada hari qiyamah. Baik. Jadi kita nak lihat tadabbur daripada ayat yang ke-10 ini, ya. Oh, sebelum tu saya terlupa. Wailun. Para ulama menafsirkan makna wailun itu adalah ia merujuk kepada 3 makna. Ya, merujuk kepada 3 makna. Yang pertama, wailun itu maknanya adalah lembah neraka. Adalah lembah neraka. Iaitu lembah yang berada di dalam neraka Allah. Ada 2 jenis lembah. Lembah yang pertama disebut dalam hadis, dinamakan ia sebagai bulas. Ya, dinamakan ia sebagai bulas. Adapun lembah yang kedua dinamakan ia sebagai wail. Dinamakan ia sebagai wail. Yang seperti mana disebut pada awal ayat yang ke-10 ini, ya. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang lembah neraka yang dijanjikan kepada golongan orang-orang yang berdusta itu apabila mereka kembali pada hari kiamat. Yang kedua, wail itu adalah merujuk kepada maksud kerugian. Kerugian dan kecelakaan. Kerugian dan kecelakaan. Maksud kerugian di sini adalah kerugiannya mereka daripada mendapat pertolongan Allah ataupun syafaat pada hari kiamat. Dan kecelakaan ke atas mereka kerana pada hari kiamat
mereka terhalang daripada mendapat keampunan daripada Allah dan rahmatnya. Dan yang ketiga, maksudnya adalah merujuk kepada laknat. Wail itu juga ditafsirkan dengan makna laknat, yakni laknat Allah Ta'ala kepada mereka pada hari itu terhadap orang-orang yang mendustakan. Terhadap orang yang mendustakan. Apa makna laknat? Laknat itu maknanya terhijab dan terhalang daripada rahmat Allah. Okey. Sekarang ni kita tengok pada sambungannya untuk tadabbur. Yang pertama, kebinasaan dan kecelakaan ke atas golongan yang berdusta. Ya, kebinasaan dan kecelakaan pada hari kiamat ke atas golongan yang berdusta. Baik, apakah bentuk kecelakaan dan kebinasaan itu? Ada 6. Sebahagiannya saya dah sebut dah tadilah dalam tafsir kita tadi. Yang pertama, mati di dalam kekufuran. Kecelakaan yang pertama, Allah membiarkan mereka yang mendustakan agama Allah, kitab Allah dan Rasul utusan Allah itu untuk mereka mati dalam keadaan kufur. Ya, maka maknanya mereka mati dalam keadaan tak beriman. Mereka mati dalam keadaan tidak mendapat hidayah dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, dan Allah biarkan mereka mati dalam keadaan sedemikian. Ini juga satu kerugian, satu kecelakaan. Sebab tu tidak ada sesuatu yang lebih merugikan seseorang melainkan apabila ia tidak mati dalam keadaan beriman, atau dia tidak mati di atas ajaran Islam. Ya, di atas ajaran Islam. Yang kedua, tertolak segala amalan. Ya, tertolak segala amalan. Tertolak segala amalan kerana amalan orang-orang yang kafir memang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Jadi ini satu kecelakaan dan kerugian kepada mereka kerana amalan yang mereka kerjakan daripada kebaikan-kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Ya, sama ada amalan yang baik Allah tidak terima walau sebanyak mana pun yang mereka lakukan semasa hayat mereka. Yang ketiga, terhalang daripada mendapat rahmat Allah. Maknanya Allah haramkan bagi mereka daripada mendapatkan rahmat Allah. Rahmat termasuklah daripadanya adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka terhalang daripada mendapat keampunan, dan juga mereka terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah, supaya mereka digandakan kebaikan, diterimanya amalan, ataupun diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Yang keempat, roh dipenjarakan di lembah neraka. Ya, roh dipenjarakan di lembah neraka. Maknanya dekat sini adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memenjarakan roh mereka di Sijjin. Ya, di Sijjin. Sebab ada yang menafsirkan yauma izin itu adalah merujuk kepada alam barzakh. Ya, alam barzakh. Maknanya sebab alam kiamat, seseorang tu masuk ke dalam neraka bukan dengan roh saja tapi dengan jasad. Ya, roh dan jasad. Tapi kalau duduk di alam barzakh, maka ia juga boleh berlaku pada roh semata-mata. Ya, jadi maknanya dekat sini, mereka apabila berada sesudah daripada kematian daripada alam dunia itu,
ruh mereka telah dipenjarakan di dalam as-sijjin, yakni salah satu daripada lembah yang berada di dalam neraka ketika di alam barzakh. Sebab sijjin ni kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu dasar bumi yang ketujuh yang paling hampir dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka akan ditempatkan di sijjin itu. Yang kelima, kekal diazab di dalam neraka selama-lamanya. Kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Ini juga satu kecelakaan dan juga merupakan satu azab ke atas mereka. Ya, ke atas mereka. Ya. Iaitu Allah mengekalkan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Yang keenam, tidak mendapat syafaat dan pertolongan. Maknanya antara bentuk kecelakaan yang menimpa ke atas mereka itu adalah apabila diharamkan bagi mereka mendapatkan syafaat para nabi dan rasul dan ahli-ahli syafaat yang lain, dan mereka tidak mendapat sebarang manfaat daripada pertolongan ahli keluarga mereka ataupun teman-teman mereka. Ya. Jadi ini adalah 6 bentuk. Ini adalah merupakan 6 bentuk kecelakaan yang menimpa mereka pada hari kiamat. Baik, sekarang ni kita nak tengok yang kedua pula. Daripada ayat yang ke-10 ni. Perbuatan dusta adalah haram dan membawa kepada kekufuran. Ayat ini juga menerangkan pada kita kesan dan bahana sifat bohong atau berdusta. Walaupun berbohong dalam perkara urusan dunia, tapi kalau dibiasakan, seseorang itu juga boleh membawa kepada berbohong dalam urusan agama. Sebab tu kita jangan memperkecilkan tentang kesalahan perbuatan bohong dan dusta ni. Kalau seseorang boleh berbohong dalam perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, maka seseorang itu juga dia akan mampu untuk berbohong dalam hal urusan yang berkaitan dengan agama atau yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Sebab tu kita tengok para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, apabila mereka nak dilantik oleh Allah, syarat pertama Allah dalam memilih para nabi dan rasul itu, kata para ulama, adalah mereka tidak pernah berbohong dan berdusta dalam hal urusan kehidupan dan dunia mereka. Itu syarat dia. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik, baginda digelar Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang berkata benar. Ya, kerana itu syarat pertama. Sebab kalau dia sebelum menerima kerasulan dan kenabian, dia sudah dikenali orang yang berbohong dan tak dipercayai, maka dikhawatiri dia juga mampu untuk berbohong dalam perkara agama atau dalam perkara syariat. Jadi sebab itu, berhati-hati dengan perbuatan dusta dan bohong, kerana ia boleh membawa seseorang itu kepada perbuatan kufur. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam sebuah hadis, iaitu baginda menyatakan, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa annal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berpegang dengan bercakap benar, kerana dia membawa kamu ke jalan berbuat ketaatan. Sebab tu kalau kita melatih diri berkata benar, dia mempermudahkan kita untuk berbuat taat.
Dan berkata baginda, dan jauhilah kamu daripada dusta. Kerana dusta itu membawa kamu kepada fujur, yakni kejahatan. Dan kejahatan itu boleh membawa kamu ke neraka Allah. Ya. Okey, baik. So kita tengok ada beberapa jenis dusta dekat sini. Ya. Ada beberapa jenis dusta. Ya. Ada beberapa jenis dusta yang boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran. Ya, yang boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran. Baik. Yang pertama, dusta pada Allah dan Rasul. Yang pertama, dusta pada Allah dan Rasul. Apa maksud dusta pada Allah dan Rasul? Iaitu seperti mendakwa adanya Tuhan selain pada Allah. Itu dusta kepada Allah. Mendakwa adanya sekutu bagi Allah, ya, dan mendakwa ada penyembahan selain pada Allah, ada pemberi rezeki dan sebagainya lah, pergantungan selain pada Allah, atau mendakwa Allah itu mempunyai anak, isteri, keluarga dan sebagainya, itu dusta terhadap Allah. Dan dusta kepada Rasul pula adalah tidak mempercayai Rasul itu utusan Allah. Ya, menafikan Rasul itu utusan Allah, maka mendakwa Rasul itu manusia biasa yang bukan pilihan Allah, yang tak ada apa-apa kelebihan, mukjizat dan sebagainya, dengan mendustakan mukjizat sebagai sihir dan ayat yang dibacakan sebagai syair. Ini dusta kepada Rasul. Atau dusta kepada Rasul, mendakwa Rasul ini fasik ke, asalnya orang yang tak baik ke, dan sebagainya, maka itu juga termasuk perbuatan dusta terhadap para Rasul. Yang kedua, dusta pada agama dan syariat. Dusta pada agama dan syariat adalah seperti mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam agama, lalu mendakwa ia adalah sebahagian daripada agama. Ya, orang yang reka-reka sesuatu daripada ibadat, daripada kepercayaan, daripada aliran, daripada pemikiran, lalu mendakwa aliran, pemikiran, kefahaman, amalan, ibadat itu daripada agama, sedangkan ia bukan daripada agama. Kefahaman itu bercanggah dengan agama, pemikiran itu bercanggah dari agama, lalu dia mendakwa ia sebahagian daripada agama dan syariat Nabi SAW. Maka ini tak benar. Ini dusta pada agama. Dusta terhadap agama juga seperti mereka-reka adanya kitab Allah yang baharu, atau kitab Allah ada kekurangan, atau kitab Allah ni ada kitab yang lain yang menyempurnakannya. Atau dusta terhadap agama dan syariat ni juga seperti berdusta dalam mereka-reka hadis Nabi. Ya, dia reka-reka hadis Nabi SAW dan mendakwa hadis palsu itu sebahagian daripada hadis Nabi SAW. Maka ini juga dusta pada agama. Kerana agama ini terdiri daripada Quran dan hadis. Kerana dua sumber inilah tertegaknya agama dan menjadi sumber utama yang autentik bagi agama ini. Jadi sebab itu jangan melakukan dusta terhadap agama. Kalau kita punya pemikiran, itu tafsiran kita, kita kata itu tafsiran kita dalam memahami Quran dan dalil. Tapi jangan kata, oh tafsiran inilah adalah agama. Jangan. Ya, sebab tu bila kita memberikan apa-apa kefahaman, tafsiran, jangan kita dakwa tafsiran dan kefahaman kita itu adalah agama. Sehingga bila orang berbeza dengan kita, kita kata orang tu kafir. Tak boleh. Tafsiran adalah tafsiran. Agama terbuka kepada tafsiran. Tetapi mestilah tafsiran dan kefahaman itu tidak bercanggah dengan
dasar, prinsip dan manhaj dalam agama itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama salafus salih. Okey. Dusta pada kitab Allah. Dusta pada kitab Allah seperti tak beriman kepada Quran ni adalah mukjizat. Tidak yakin Quran daripada Allah. Mendakwa Quran ini telah diselewengkan atau telah diubah suai atau direka oleh Nabi Muhammad seperti mana dakwaan orang-orang musyrikin. Ya. Atau mendakwa ada kekurangan atau mendakwa ada percanggahan dan sebagainya. Atau mendakwa Quran ini tak relevan untuk zaman moden. Hanya pada zaman silam. Ini semua dusta pada kitab Allah. Yang keempat, dusta pada manusia. Ini dusta yang kita maklumlah. Berdusta pada hak manusia. Seperti menyampaikan cerita yang bohong. Dia mengadakan cerita yang bohong, lalu dia cerita dia kepada orang tu untuk membohonginya, atau dia berbohong dalam persaksian. Maknanya bila dia diminta untuk memberikan keterangan, memberi saksi, menjadi saksi pada sesuatu kes atau kesalahan, ya, ataupun akad dan sebagainya, lalu dia memberikan persaksian yang palsu, persaksian yang dusta, ya, persaksian yang salah. Maka ini juga bohong dalam hak manusia. Yang ketiga, berbohong dalam pujian pun tak boleh juga. Berbohong dalam pujian ini seperti orang yang berdusta dalam memuji orang lain. Dia kata orang ni soleh, orang ni alim, orang ni wali, orang ni itu, orang ni dia cerita macam-macam lah. Sebab nak memperdayakan orang, nak meyakinkan orang supaya orang ikut orang itu. Walhal orang itu orang yang sebaliknya. Cuma dia memuji berlebih-lebihan itu kerana nak meyakinkan. Ini juga termasuk di antara perkara yang ditegah dan dilarang oleh syarak. Tak boleh kita memuji dengan tujuan untuk berdusta atau dengan tujuan untuk berbohong. Maka hukum dia adalah dosa yang besar. Ya, dosa besar. Kerana kita membina keyakinan pada seseorang untuk mempercayainya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ini juga sifat orang munafik lah, berbohong dalam pujian ini juga sifat orang munafik. Orang munafik dia suka puji lebih-lebih, walhal dia sebenarnya berbohong dan hanya berpura-pura sahaja. Dia tunjuk dia puji Nabi Muhammad SAW, dia puji Allah Ta'ala, walhal dia berbohong, dia berlakon, dia berpura-pura. Yang keempat, berbohong pada hak. Apa makna berbohong pada hak? Iaitu orang yang mengakui sesuatu yang bukan haknya adalah haknya. Harta tu bukan hak dia, pusaka tu bukan hak dia, harta yang dia diberi amanah tu bukan hak dia, tapi dia mendakwa ia adalah haknya kerana dia nak mendapatkannya. Ini berbohong pada hak. Dia tidak berhak tapi dia mendakwa dia berhak untuk dia mengambil hak orang lain. Maka ini juga haram. Yang keseterusnya, berbohong dalam akad jual beli atau perniagaan. Berbohong yang seperti ini juga diharamkan. Bohong ketika meniaga, bohong ketika menjual, bohong ketika berkahwin, ya, dia bohong pasangan dia dan sebagainya, ataupun berbohong dalam apa-apa saja akad, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang tidak halal. Yang terakhir, berbohong pada orang bawahan. Ini juga bohong yang besar dosanya, iaitu seperti suami yang berbohong pada isterinya untuk menzalimi isterinya. Ya, dia bohong isteri dia, kata macam-macam lah dakwaan-dakwaan pembohongan. Tujuan dia kerana dia
ada alasan untuk tidak berlaku adil pada isteri dia, atau tidak memberi nafkah pada isterinya atau pada anak-anaknya. Begitu juga pembohongan para pemimpin kepada rakyatnya. Ini juga yang jelas dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ma min abdin yastar'ihi ra'iyatan, tidak ada seseorang hamba itu yang telah dilantik baginya ada bawahnya rakyat, jadi orang bawahan, fayukzibu alaihim, lalu dia berbohong kepada mereka, fayaghushuhum wa yakhunuhum, dia memperdayakan mereka dan mengkhianati mereka. Apa kata Nabi? Ini ancaman yang keras. Melainkan mereka akan diharamkan di telagaku. Fa innahum yuhramuna ala haudhi. Mereka ni diharamkan daripada mendatangi telaga Nabi SAW dan diharamkan daripada dapat minum daripada air telaga Kautsar Rasulullah SAW. Sebab tu kena hati-hati siapa yang berdusta dalam perkara-perkara agama, perkara-perkara kezaliman, maka dia boleh terhalang daripada menikmati telaga Nabi SAW. Termasuk yang tadi kita bincang tadi, berbohong dalam persaksian. Kerana Nabi SAW berulang-ulang kali menyebutkan syahadatuz zur, pembohongan dalam persaksian ini termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Okey, sekarang ni kita nak tengok ayat yang ke-11. Setelah Allah Ta'ala memberitahu kebinasaan dan kecelakaan ke atas golongan pendusta, sekarang ni Allah bagi tahu pula siapakah pendusta itu. Apakah ciri-ciri pendusta itu? Baik, Allah menyatakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kata Allah Ta'ala, mereka itu adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Golongan yang celaka pada hari kiamat itu, yang binasa, yang diletakkan di lembah dan bermacam-macam azab tadi itu, yang kita dah bincangkan kecelakaan, kebinasaan mereka, mereka itu adalah golongan yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya mereka tak beriman, mereka tidak percaya, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya hari pertemuan dengan Allah untuk diadili dan dihukumi, adanya syurga, neraka sebagai tempat kembali. Jadi mereka tak percaya semua ini. Mereka tak beriman kepada hari kiamat dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat itu. Baik, ini adalah berkenaan dengan tafsir. Sekarang ni kita tengok tadabbur dia. Yang pertama, sifat golongan yang berdusta terhadap hari kiamat. Tadi kita dah jelaskan di antara beberapa bentuk dusta yang diharamkan oleh syarak dalam Islam dan yang dijanjikan azab yang berat. Sekarang ni kita nak pergi secara khusus antara bentuk salah satu. Sebenarnya dusta ni ada banyak. Tapi antara salah satu bentuk dusta, antara salah satu bentuk dusta yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang berdusta pada hari kiamat. Baik, apakah ciri-ciri sifat orang yang berdusta pada hari kiamat? Yang pertama, tidak meyakini pada janji dan balasan Allah. Okay, siapa orang yang berdusta terhadap hari kiamat ni? Dia tak yakin. Dia tak yakin kalau Allah janji Allah akan bantu orang beriman, dia tak yakin. Dia tak yakin pada janji Allah, dia tak yakin pada janji Rasulnya. Kemudian dia juga tidak yakin kepada balasan dan ganjaran Allah. Bila Allah sebut siapa buat begini-begini, dia akan dibalas begini-begini, maka dia tidak meyakininya. Dia tidak mempercayainya. Maka ini juga termasuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Atau orang yang meragui akan hari kiamat. Yang meragukan akan hari kiamat. Jadi disebabkan kerana itu,
kita kena menjauhi sifat orang yang meragukan atau orang yang tidak yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, kepada ketaatan orang yang beriman, balasan kepada orang yang ingkar, azabnya ataupun ganjarannya. Kita semua wajib meyakininya seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Maksudnya selama mana dia datang dari Quran, dia datang daripada hadis Nabi SAW, maka kita wajib untuk mengimaninya dan meyakininya. Yang kedua, sifat orang yang tak beriman pada hari kiamat itu tidak mempercayai hari perhitungan dan hisab. Maknanya Allah Ta'ala sifatkan mereka yang tak percaya pada hari kiamat itu adalah mereka yang tak mengharapkan hari penghitungan, hari penghisaban. Maknanya mereka tak mempercayai satu, tak mempercayai hari kiamat tu ada, hari pembalasan itu ada, hari hukuman itu ada. Bukan itu saja, bahkan mereka tidak mengharapkan adanya balasan Allah daripada pahala, keampunan dan sebagainya pada hari kiamat itu. Ya, mereka tak mengharapkan pun syurga Allah. Ya, bahkan mereka tak mempercayai pun neraka Allah, ya, dan mereka mendustakannya. Ya, jadi ini juga termasuk orang-orang yang tak membuat persediaan. Mereka yang tidak membuat persediaan untuk menghadapi hari penghisaban ataupun hari perhitungan. Ya, mereka tak membuat persediaan, bekalan, amalan untuk menghadapi hari hisab dan juga hari hukuman dan balasan. Yang ketiga, tidak mempercayai hari kehidupan baharu dan kebangkitan. Yang ketiganya apa? Iaitu mereka tak percaya ada kehidupan semula sesudah kematian. Ya, mereka tak meyakini, tak mempercayai adanya kehidupan sesudah kematian. Maknanya mereka ada termasuk di antara golongan yang langsung tidak percaya dan langsung tidak beriman akan adanya hari kehidupan semula. Mereka hanya menjadikan kehidupan mereka dunia semata-mata. Mereka hanya menjadikan kehidupan mereka adalah dunia semata-mata, kehidupan mereka untuk dunia dan mati mereka pun untuk dunia, sehingga mereka tidak mengharapkan adanya kehidupan akhirat sesudah daripada dunia. Okey. Seterusnya kita tengok tidak mengimani pada syafaat. Bukan sekadar itu, bahkan mereka tak percaya kepada adanya syafaat, adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adanya syafaat daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak mengharapkan syafaat dan tak percaya kepada syafaat dan tak mengharapkan kepada syafaat pada hari kiamat. Tapi bila menjelang hari kiamat, mereka sendiri yang mengharapkan syafaat itu. Ya, mereka sendiri yang mengharapkan akan syafaat itu. Sebab tu mereka yang tak percaya kepada syafaat Nabi, maka dia termasuk di antara orang yang diharamkan daripada mendapatkan syafaat. Kerana ada dalam satu hadis baginda bersabda, man kadzaba ala syafaati lam tanalu biha. Siapa yang mendustakan syafaat aku, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat aku itu pada hari kiamat. Siapa yang mendustakan syafaat Nabi, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Ya, okey, baik. Selesai kita. Yang seterusnya, yang terakhir, tidak mengharap pertemuan dengan Allah Ta'ala. Antara ciri-ciri sifat orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah apabila mereka tidak pernah mengharapkan pertemuan mereka dengan Allah. Mereka tak pernah mengharapkan pertemuan mereka itu dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya mereka tak ingin bertemu dengan Allah, mereka tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah Taala sebutkan dalam surah Kahfi di akhir ayat yang terakhir itu, kalau kita baca Allah Taala sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mengharapkan, ya, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Apa maksud mengharapkan pertemuan dengan Allah? Yakni sentiasa membuat persediaan menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Ya. Maknanya tanda-tanda orang yang bersedia nak bertemu dengan Allah adalah orang yang selalu mengingati mati. Orang yang sentiasa bersedia membuat persediaan menghadapi kematiannya. Kerana syarat nak bertemu dengan Allah, seseorang hamba itu perlu berhadapan dengan kematian terlebih dahulu. Itu jalan untuk mempertemukan ia dengan Tuhannya. Ya. Yang kedua, pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan di dalam syurga. Bukan sekadar mereka tak ingat mati, mereka hanya fikir hidup, mereka lupakan kematian kerana cinta mereka terhadap dunia berlebih-lebihan. Bahkan mereka tak pernah mengimpikan atau bercita-cita untuk melihat Allah dan bertemu dengan Allah di dalam syurganya. Di dalam syurganya. Ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya untuk kita sentiasa berharap, mendambakan, menginginkan akan pertemuan kita untuk bertemu dan menyaksikan dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala sendiri di hari kiamat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya kita membuat pengharapan dan selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dapat melihat zat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini cita-cita orang-orang yang beriman. Ya, cita-cita orang-orang yang beriman. Baik, kita tengok ayat yang ke-12 pula. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Yang bermaksud, dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran, lagi suka berbuat dosa dan derhaka. Baik, dalam ayat yang kita bacakan ini, ayat ke-12 ni, setelah Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita, ya, Allah Ta'ala khabarkan kepada kita siapakah orang yang berdusta itu, yakni yang tak beriman pada hari kiamat. Kemudian Allah bawakan kepada kita pula apakah punca yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Apakah punca mereka tak beriman pada hari kiamat? Apakah punca yang menyebabkan mereka tidak mengharapkan hari kiamat dan mereka tidak membuat persediaan dan bekalan bertemu dengan hari kiamat? Ini jawapan dia. Ada dua sifat yang Allah senaraikan tentang diri pendusta itu. Tentang diri pendusta itu. Ya. Baik. Yang pertama, kalau kita lihat Allah sebut dekat sini, tidaklah yang mendorong mereka untuk berdusta, yang mendorong mereka tak percaya hari kiamat tu, tak buat persediaan menghadapi hari kiamat tu, punca dia apa dia? Punca dia adalah kerana mereka itu bersifat mu'tad.
Kita tengok kat situ mu'tad. Ya. Mu'tad ini apa makna dia? Mu'tad ini daripada perkataan ta'addi yang memberi maksud melampaui batas. Melampau batas. Maknanya mereka ini adalah golongan yang suka melampaui batasan. Apa makna melampaui batas? Melampaui batas ni adalah berlebih-lebihan di dalam berbuat kejahatan dan kekufuran. Itu makna melampau batas. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, Allah sebut melampau batas. Apa maknanya? Melampau batas itu adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam kekufuran dan kejahatan. Contoh, kalau kita tengok berlebihnya mereka. Berlebihnya mereka di dalam kekufuran. Antara bentuk berlebihan mereka dalam kekufuran itu sehingga mereka mendustakan kudrat Allah. Itu maknanya berlebihlah tu. Ya. Berlebih itu adalah mereka terlalu melampau dalam kufur sampai mereka tak percaya Allah boleh hidupkan mereka balik hari kiamat. Sedangkan orang kafir ini sendiri tahu yang Allah lah yang telah ciptakan langit dan bumi dan ciptakan mereka juga. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala ciptaan, niscaya mereka akan jawab Allah. Nampak? Maknanya mereka tahu kudrat Allah tu. Mereka beriman pada kudrat Allah tu, tapi kerana terlalu melampau dalam kekufuran sampai tak nak beriman ikut Nabi, nak kekal dalam kufur, mereka sampai bertindak kemelampauan hingga menafikan kekuasaan Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Ya, dan mereka menafikan yang Allah boleh mengazab mereka, boleh menghukumi mereka, sedangkan mereka tahu, mereka mengimani, mereka menyaksikan bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang berada di sekitar tanah Arab dahulu telah dibinasakan dengan azab Allah. Mereka tengok kesan-kesan tu. Tapi sebab dah kufur, tapi melampau sangat dalam kekufuran sampai dia benci kepada kebenaran, menyebabkan sampai dia boleh dustakan kudrat Allah dalam menghukumi, membalasi dan mengganjari hamba-hambanya. Ya, sebab tu kita jangan jadi golongan pelampau. Contoh, kalau seseorang tu dia buat dosa lah, contoh, dia tak semayang. Tapi jangan melampau. Melampau ni macam mana? Dia tak semayang, orang kata kat dia semayanglah. Dia kata, baiklah saya cuba untuk semayang. Ya, saya cuba untuk latih diri saya untuk semayang. Okey, itu dia tak melampau. Tapi yang melampau ni macam mana? Dia dah tak semayang. Kemudian dia buat satu kefahaman yang sebenarnya semayang ni Allah tak perlukan semayang kita pun. Dia buat satu pemikiran. Semayang ni Allah tak berhajatkan pun pada solat kita. Jadi kita kena semayang ni hanya pilihan, bukan kewajipan. Lepas tu dia promote kat orang pula supaya orang semua tak semayang. Ini melampau. Ya, ini melampau. Sama juga apabila mereka mensyirikkan Allah, mereka dakwa ada sekutu bagi Allah, kemudian mereka melampau. Apa melampaunya? Mereka halang orang daripada meninggalkan syirik. Mereka suruh orang pula, paksa orang, seksa orang kalau orang nak tinggalkan syirik. Ini melampau. Sebab tu Allah kata jangan melampau dalam kekufuran atau dalam sesuatu apapun. Yang kedua, sifat mereka itu Allah sebut athim, suka berbuat dosa, gemar dalam melakukan dosa. Ya, gemar dalam melakukan dosa.
Ya. Menunjukkan kepada kita bahawasanya asim ni kalau asim kita kena bezakan kalau belajar bahasa Arab Kalau asim maknanya orang yang berdosa. Tapi kalau asim orang yang kekal dalam dosa. Sebab tu kita kena bezakan. Kita ni asim, orang yang pernah berbuat dosa. Tapi jangan jadi orang yang kekal dalam dosa. Kalau pernah buat, masih ada jalan. Taubat, minta ampun, istighfar, buat kebaikan, perbanyakkan ketaatan. Tapi yang bahayanya, yang menyebabkan orang tu tak boleh nak beriman, tak dia terhijab daripada nak buat ketaatan kebaikan sebab sifat dia asim. Dia mengekalkan dirinya dalam kederhakaan dan kemaksiatan. Ini yang menyebabkan dia tak dapat hidayah. Menyebabkan dia kekal dalam kekufuran, kekal dalam kemaksiatan. Okey, sekarang kita tengok tadabbur yang pertama. Ayat yang kita baca ni tadi, ayat ke-12 ini menceritakan sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini Allah Taala menjelaskan sifat golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Sebab apa disebutkan demikian? Kerana dalam ayat itu Allah menyebutkan bagaimana mereka itu melampau batas dan mereka itu suka sangat berbuat dosa, memberi isyarat sangat bencinya Allah kepada mereka. Sehingga nanti kita tengok ayat sesudahnya nanti, ayat 13, ayat 14 dan seterusnya, bagaimana Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada mereka pada hari kiamat itu. Ini kita akan tengok kemudianlah. Okay, yang pertama, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam kekufuran. Allah tak suka. Ya. Allah ini adalah golongan yang disebut di dalam ayat Al-Quran, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 4 perkara. Golongan yang dibenci oleh Allah ni, Allah akan perlakukan ni dengan 4 perkara ni. Pertama, la yukallimuhumullah. Allah tak nak bercakap dengan dia. Ya. Pertama, la yukallimuhumullah. Allah tak nak bercakap dengan dia. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dan ya Allah takkan tengok dia pun. Ya. Dia masuk mana ke, masa bicara hisab, Allah takkan pandang dia sama sekali. Dan dia pun tak boleh memandang Allah. Allah butakan dia. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dia dan merahmati dia. Yang terakhir, walahum azabun alim. Ya. Mereka akan disiksa dengan azab yang sangat berat. Ya. Mereka akan disiksa dengan azab yang berat. Nah, jadi ini golongan dia. Yang pertama, orang yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran. Saya dah sebutlah tadi contoh orang yang melampaui batas dalam kekufuran tu. Yang kedua, orang yang suka berbuat zalim dan berbuat dosa secara terang-terangan dalam keadaan angkuh. Ini pun Allah tak suka. Dia suka berbuat zalim, ya. Dia suka berbuat zalim kepada orang lain dan dia menzahirkan kezalimannya itu secara terang-terangan tanpa rasa takut. Ya. Ini menunjukkan Allah tidak menyukai orang yang
Bila dia buat zalim, dia buat maksiat, dia buat dosa, dia buat terang-terangan. Ini Allah disebut dalam surah Al-Qiyamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu sikap mereka suka, tengok kalau jumpa Quran, dalam Quran kata perkataan fujur. Perhatikan, fujur. Fujur. Sebelum ni kita dah bincang surah Mutaffifin, adanya sifat fujar. Kalau masih ingat, fujar atau fujur ni dia merujuk kepada golongan orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan dan kederhakaan secara terang-terangan, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. Dia tak ada perasaan begitu. Jadi Allah benci orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia mempromosikan dosa. Dan dia tunjuk kepada orang cara bagaimana nak berbuat dosa. Dan dia mengajar orang, dia menunjukkan contoh kepada orang lain supaya orang lain dapat meneladani macam mana dalam berbuat kejahatan tu di kemudian hari. Maka Allah tak suka orang macam ni. Lepas tu Nabi bersabda dalam hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku Allah akan maafkan kalau dia buat dosa tersembunyi, Allah sudi maafkan dia. Illal mujahirin, kalau cari orang yang buat dosa secara terang-terangan. Kalau dia minta ampun juga Allah terimalah. Tapi biasanya orang yang buat dosa secara tertutup ni, Allah lebih bagi petunjuk kepada dia supaya dia senang bertaubat berbanding orang yang buat secara terang-terangan. Okey, yang ketiga, orang yang suka berterusan melakukan dosa. Ini yang kita sebut tadi tu, asim tadi tu. Orang yang kekal dalam kemaksiatan, kekal dalam kejahatan, kekal dalam kekufuran, kekal dalam kezaliman. Dah bagi peringatan, nasihat, pengajaran, iktibar, tak peduli. Ya, dia tetap ingin kekal dalam kejahatan dia itu, dalam dosa dan maksiat dia itu. Ya. Bahkan mengajak orang kepada maksiat dulu. Bukan sekadar dia berterusan melakukan dosa, bahkan dia mengajak orang lain untuk bersama-samanya melakukan dosa itu. Ya. Ini juga menunjukkan menunjukkan orang yang melampaui batas. Ya. Kerana Allah dah bagi kepadanya, Allah dah bukakan untuknya jalan taubat, tapi dia tetap tak nak taubat, jadi dia melampau batas lah. Ya. Seperti mana iblis, Allah Ta'ala dah bagi peluang kepada dia untuk dia taubat, tapi dia tak nak taubat. Sedangkan Allah dah panjangkan umur dia, dia tidak mati pun tak nak juga. Ini jadi orang yang melampaui batas lah. Ya. Yang keempat, orang yang angkuh terhadap kebenaran dan menolak kebaikan. Maknanya bila kita nasihat dia, bila kita tegur dia, kita sampaikan pengajaran pada dia, ya, dan sebagainya, maka dia bersikap angkuh. Dia kata, alah, tak payahlah nak nasihat saya. Kamu ni siapa? Angkuh. Tapi kalau dia dengar, dia diam. Okey, terima kasihlah. Dia buat tak buat tu lain cerita. Tapi sekurang-kurangnya dia terima. Ini dia sifat angkuh. Dia kata, tak payah baca Quran kat saya. Tak payah baca hadis. Betul ke ni? Dan dia menolak hakikat kebenaran itu. Atau bila orang mengajak dia kepada berbuat kebaikan, dia menghina orang yang mengajak kepada kebaikan. Dia mencerca orang yang mengajak pada kebaikan itu. Ini orang yang melampau batas. Ya, kerana Rasul nak ajak dia beriman, dia tuduh Rasul pendusta, dia sakiti Rasul tu, jadi melampau lah. Dan yang terakhir, orang yang menafikan dan menyembunyikan kebenaran serta menzahirkan kebatilan. Ini juga orang yang melampau. Dia tahu kebenaran, dia tahu benda betul, dia tahu kebaikan, tapi dia tak buat. Dia sembunyikan. Dia tahu apa yang sebenarnya. Dia tahu isu sebenar,
dia saksi sebenar tapi dia tak cakap yang betul, dia cakap yang bohong, ya, atau dia tahu ilmu sebenar tapi dia tak nak sampaikan sebab dia nak jaga kedudukan dia. Dia tahu benda tu salah tapi dia diamkan kerana dia nak jaga kepentingan dia. Jadi Allah tak suka orang macam ni. Sebab orang macam ni menyebabkan lama kelamaan kebenaran tu dipandang kesalahan. Dan bila orang macam ni dia sembunyi, duk diam, menyebabkan kemungkaran tu lama-lama masyarakat akan ingat dia adalah kebaikan. Sebab tak ada orang tegur. Semua berdiamkan diri. Jadi lama-lama masyarakat menganggapi kemungkaran tu sebenarnya adalah kebaikan, benda ma'ruf. Jadi tak boleh. Ya. Maka Allah tak suka kerana impak dan kesan dia menyebabkan orang bila benda benar ni disembunyikan, jadi orang akan kekal dalam jahil, orang akan kekal dalam kesesatan sebab tak ada orang berani nak tegur kejahilan dan kesalahan. Ya, bila ada kemungkaran semua mendiamkan diri, maka kekallah orang bergelumang dengan maksiat. Lama-lama orang ingat maksiat itu adalah ketaatan. Ini impak dia. Jadi Allah tidak menyukai 5 golongan ini, termasuklah yang dalam kategori yang kita bacakan tadi ayat ke-12, iaitu mereka yang melampaui batas pun ada dalam sifat ini, dan melampau dalam berbuat dosa pun ada dalam 5 sifat yang kita bacakan tadi. Okay, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu kita pada petang ini. InsyaAllah dengan izin Allah kita boleh berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.